Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kepada yang dah tekan subscribe dan lonceng. Dan bagi yang belum, selalu tengok video ni tapi belum tekan subscribe dan lonceng, silakanlah menekan ya. Okey, baik. Pada entry kali ni, khusus spesifik poin yang nak disampaikan ialah siapakah sebenarnya yang betul-betul layak untuk menerima bantuan sebanyak RM500 kehilangan pendapatan ni. Jadi kita kena faham peringkat-peringkat dia. Peringkat yang pertama yang kita perlu faham, apakah yang dimaksudkan dengan kehilangan pendapatan. Semasa bantuan dalam pakej pemulih ini diperkenalkan dahulu telah pun diberitahu, mungkin kita terlupa, terlepas pandang dan sebagainya, bahawasanya bahawasanya yang dimaksudkan dengan kehilangan pendapatan ni bukan hanya orang yang diberhentikan kerja, tidak. Tapi banyak, iaitu orang yang diberhentikan kerja, orang yang kehilangan overtime, orang yang kehilangan allowance, golongan-golongan macam ni lah yang dikira sebagai orang yang kehilangan pendapatan. Bukan semata-mata orang yang dibuang kerja saja, tidak. Tapi orang yang OT-nya dah tak ada, kena pula potong gaji, dan allowance pun dipotong. Maka golongan ini dikira sebagai orang yang kehilangan pendapatan. Jadi bukannya satu cabang je. Yang dimaksudkan dengan kehilangan pendapatan tu ada beberapa cabang yang aku sebut tadi. Okey. Dengan jumlah penerima hanya sebanyak 1 juta orang sahaja, okey, 1 juta ni kalau nak dibandingkan dengan kesemua sebab al-munasabab semua yang sebut tadi, orang yang dikategorikan sebagai hilang pendapatan ni, maka jumlah tu dikira sebagai sedikit sebenarnya. Tambah pula, orang yang kehilangan pendapatan ni, bantuan sebanyak 500 ni tidak mengira isi rumah ataupun bujang. Jadi maksudnya, orang yang bujang ke, ataupun orang yang dah berkahwin ke, asalkan mereka mengalami apa yang aku sebut tadi, hilang kerja, hilang OT, hilang gaji dipotong, dan sebagainya, hilang allowance, maka mereka akan dapat. Golongan-golongan inilah sebenarnya yang akan dapat. Okey, itu dia. Kurang jelas tentang golongan yang layak dapat ni. Dan jumlahnya sebanyak 1 juta orang saja, mencakupi semua bujang dan isi rumah. Jadi dalam erti kata lainnya, hanya individu yang betul-betul menepati kriteria. Kriteria. Apa itu kriteria? Okey, kriteria pertama yang ditetapkan ialah mestilah kerajaan mengambil kira golongan ini yang kehilangan pendapatan ni seawal tahun 2021. Perkara itu jelas dinyatakan. Jadi kalau nak kira pada poin asalnya, orang yang diberhentikan kerja ataupun kehilangan pendapatan, allowance dan sebagainya, OT apa semua, pada tahun 2020 tidak diambil kira. Itu fakta asalnya. Tapi kalau kerajaan nak tambah lagi, kita tak tahulah kan. Tapi pada yang asalnya itulah adanya. Bermula 2021, bulan 1. Dia ambil kira. Okey. Dan penerimanya hanya golongan yang aku sebut tadi lah. Isi rumah dan bujang. Asalkan menepati kriteria tu, on. Yang penting ada mencarum. Ramai yang bertanya, saya bekerja, contoh soalan, saya kerja di kedai makan, adakah saya layak? Okey, jawapan dia macam ni lah. Kalau tak kira di mana saja anda bekerja, tak kira kerja apa pun, asalkan kau ada caruman KWSP oleh majikan anda dan anda sekali, dan anda pun mencarum dengan pekeso, dua badan ni, dan mengalami pengurangan pendapatan, maka korang akan layak. Itu saja. Tak kira lah korang kerja apa pun. So, engineer ke, arkitek ke, apa saja, kerja di stesen minyak ke, kerja di Waima, macam aku sebut tadi, kedai makan sekalipun, sekiranya ada didaftarkan dengan KWSP, korang mencarum, dengan pekeso pun mencarum, ada sematkan silang yang jelas menunjukkan korang punya caruman berkurangan. Maksudnya ada bukti kat situ, okey, gaji untuk ni kurang carumannya, maka orang itulah yang layak. Tanpa mengira apa kerja yang anda buat, apa yang anda lakukan. Jadi security guard ke, jadi cleaner ke, kerja di food court ke, mana-mana saja. Asalkan ada bukti yang sahih, hasil semak silang tu, pengurangan pendapatan, maka layaklah. Dengan jumlah penerima sebanyak 1 juta orang mencakupi semua bujang dan isi rumah, penerimanya tak ramai sebenarnya. Tak ramai. Jadi, bagi menjawab benda ni, aku dah sebut tadi. Tak ramai akan terima. 1 juta saja. Jadi penduduk negara kita ni pun dah berapa puluh juta dah, banyak kan. Jadi hanya 1 juta yang menerima tu, anda dikira sebagai golongan yang telah dipilih
dengan adil dan sama oleh pihak kerajaan, dapatlah bantuan tu. Ya, RM500 pada bulan ini. Tarikh belum umum lagi. Ya, tapi dalam video ni bukan nak sembang pasal tarikh. Ya, tapi pasal siapakah golongan yang khususnya akan menerima. Itu dia. Okay? Jadi aku dah terangkan tadi. Orang yang betul-betul layak untuk menerima bantuan RM500, bantuan kehilangan pendapatan ni, BKP ni. Ya? Jadi janganlah bertanya lagi, saya kerja sebagai ini, layakkah saya? The bottom line is, ya, perkara pokoknya ialah anda mengalami pengurangan pendapatan dan ada bukti sahih, ya, hasil semakan silang tu yang menunjukkan anda kehilangan pendapatan. Maka anda lah golongan yang layak. Jadi, kena sabar lah. Ya, tak lama lagi, ya, akan diumumkan tarikhnya. Okay? Mengikut jangkaan peribadi aku sebagai penyampai ni, admin channel ni, mengikut ramalan aku sendirilah. Ini bukan daripada info mana-mana bukti saya, tidak. Ini pendapat aku sendiri. Ya. Dari pendapat aku sendiri, aku menjangkakan bayarannya bermula pada pertengahan bulan nanti. Dan hanya yang layak menerima sahaja yang akan diberitahu. Ambil poin tu. Hanya yang layak menerima saja. Maksudnya, yang tak berkenaan memang tak tahu apa lah. Contoh, macam akulah, ya. Ambil orang lain, aku sendiri. Aku tak ada kehilangan pendapatan sebab aku pun buat syarikat sendiri selain daripada YouTube ni. Aku ada company kecil, ya. Jadi aku bukan makan gaji sekarang ni. Aku bukan makan gaji pun. Aku run business sendiri. Jadi tak ada sebab untuk aku menerima bantuan tersebut dan tak ada sebab untuk aku diberitahu sama ada aku layak atau tidak. Macam tu. Jadi hanya yang layak sahaja yang akan menerima dan akan diberitahu. Itu dah panduan yang mudah kita nak faham tentang siapakah yang benar-benarnya layak RM500 ni. Okay? Aku harap penerangan dia jelas. Ya, sebab ada beberapa orang bertanya di Instagram ni. Okay? Sebenarnya that's why lah aku tak nak open sangat Instagram ni. Sebab dia akan jadi counter pertanyaan. Tak salah bertanya. Jadi aku pun sudi menjawab. Tapi kalau aku open, soalan mesti akan banyak. Bertubi-tubi. Jadi, penat nak layan. Jadi, kita ambil soalan yang banyak orang tanya. Dan soalan itulah yang kita akan jawab dalam satu video. Macam itulah cara pemprosesannya. Ya? Chip pemprosesan Snapdragon 888. Dah. Review telefon pula. See you guys in my next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. See you guys in my next video. In my next updates. Bye-bye.